Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Syifaul Qulub. Kita masih lagi di bawah tajuk kelebihan sembahyang berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan sembahyang secara berjemaah dan telah memberi satu ancaman kepada mereka yang meninggalkan sembahyang berjemaah. Di antaranya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi sesungguhnya diriku ini di bawah tangan kekuasaan Allah, "Laqad hamamtu an amura bi khatabin fayakhtubu summa amuru bis salah fayu'zanu laha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bercita-cita, mana bersungguh-sungguh memerintahkan supaya dibawakan kayu api dan dibakarkan dia. Kemudian aku perintahkan supaya mendirikan sembahyang dan diperintahkan supaya diazankan, fayu'azzinu, dan diazankan ataupun dipanggilkan dia. Mereka itu laha lis-salah. Summa amuru rajulan, kemudian aku perintahkan seorang laki-laki, fayu'ammun nasa, supaya jadi imam. Summa ukhalifu ila rijalin fa uhriqa alaihim buyutahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingat bahawa aku akan bakar rumah-rumah mereka yang meninggalkan sembahyang berjamaah. Aku akan bakarkan. Ini menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercita-cita membakar rumah orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah. Kerana sembahyang berjemaah ini adalah merupakan syiar dalam Islam. Dan mereka yang diseru mendirikan sembahyang ini, dia akan sejahtera dunia dan akhirat. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sesungguhnya mereka diserukan sujud pada sembahyang dalam keadaan mereka itu akan sejahtera. Sejahtera sebab apa? Sebab muazzin bila melaungkan azan menyebut hayya 'alas salah, marilah salat, hayya 'alal falah, dan marilah menuju kejayaan. Mana bila falah berjaya di dunia dan di akhirat. Menerusi ayat dalam surah Al-Qalam,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Qalam ayat 43 di atas. Para ahli ulama menyebut berdasarkan firman Allah taala ada dua perkara. Yang pertama, anna hadzal ijabata wajibatun. Menyahut sembahyang berjemaah itu wajib. Hanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i menjadikan ianya adalah fardu kifayah dan kedudukannya ada sunnatul muakkadah. Tidak akan terhasil mereka itu sejahtera, la tahsulu illa bihuduris salati fil jamaah. Tidak akan terhasil mendapat kejayaan ini melainkan hadir sembahyang berjemaah. Melainkan hadir sembahyang berjemaah. Dan sesungguhnya para ulama-ulama salaf, mereka bersungguh-sungguh menjagakan sembahyang berjemaah, kerana sesungguhnya bersegera sembahyang berjemaah ini telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka segera mendirikan sembahyang berjemaah. Tidak ada makna menangguh-nangguhkan, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad, daripada Sulaiman bin Musa katanya, ra'aitu muazzina Umar ibn Abdul Aziz wa huwa khalifah. Aku telah melihat muazzin iaitu muazzin Umar ibn Abdul Aziz merupakan khalifah, dan beliau telah memberi salam di pintunya, assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullah. Kemudian bila beri salam saja terus keluar mendirikan salat. Maknanya Khalifah Umar Abdul Aziz, muazzin, beri salam ke dia dan terus ajak terus sembahyang. Tak ada makna lepas azan baru khalifah keluar. Khalifah akan keluar sebelum azan dilaungkan. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu an. Bukan macam khalifah sekarang. Orang nak beri salam baru sampai, contohnya. Khalifah Umar Abdul Aziz iaitu sebelum azan dia datang. Sebelum azan, mana muazzin beri salam, sama-sama pergi. Mana belum lagi masuk waktu, gitu. Ini contoh, contoh. Sama ada dia pemimpin masyarakat ke, ataupun pemimpin yang besar, ataupun dia tuan guru, ataupun ustaz, adalah terlebih baik dia datang awal. Jangan makmum tertunggu ustaz ni bila lagi sampai. Selagi tak sampai, selagi itu tak kamat. Kalau sehari dua tak apa, seumur hidup macam tu. Ini tak ada contoh. Tak ada contoh nama dia. Contoh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Hadis dia kata, aku tanya akan Jibril alaihi salam. Dia boleh baca Jibrail wa Jibril. Jibrail wa Jibril, dua-dua boleh. Tapi ulama Syiah dia suka baca Jibrail. Jibrail. Kita ahli sunnah boleh dua, Jibril wa Jibrail. Dan aku tanya Jibrail, apa balasan bagiku dan apakah balasan atas umatku pada sembahyang berjemaah? Kalau aku sembahyang berjemaah dan juga umatku sembahyang berjemaah, apa pahalanya? Maka berkata Jibrail, hai Muhammad, barang siapa sembahyang daripada umatmu dua orang, mana makmum dengan makmum dengan imam je, dua orang, padahal sembahyang keduanya berjemaah, tapi tetap sembahyang berjemaah dua orang ni, menyurat oleh Allah Ta'ala baginya dengan satu rakaat 100 sembahyang pahalanya. Seperti mengerjakan 100 sembahyang walaupun tak ramai, dua orang jugalah teruskan sembahyang, yakin bahawa Allah berikan pahala yang begitu besar. Kalimah 100 ni tak payah nilai lah 100. Menunjukkan lil kasrah maknanya. Dalam bahasa Arab banyak 10 ini menunjukkan lil kasrah, bukan menunjukkan bilangan yang tepat. Contoh adalah Nabi SAW beristighfar satu hari, satu malam 70. Bukan 70, lebih pada 70. Kerana kalimah adat ataupun makud ini, adat yang menunjukkan puluhan adalah menunjukkan banyak.
Bukan makna kita ambil literal hadis tu 70, kita kira 70 dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar lebih daripada 70. Sebut 70 tu menunjukkan yadullu alal kasrah. Apa sebab? Sebab terdapat riwayat lain 100. Ada 70, ada 100. Menunjukkan bahawa istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak boleh turun naik. Kejap naik, kejap turun, kejap turun. Itu maknanya iman ni yazid wa yanqus. Dia kejap tambah, kejap kurang, kejap tambah, kejap kurang. Ini umat dia. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul macam kita. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tak semangat. Memang yazid wa yanqus. Tambah kurang, tambah kurang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan berkurang melainkan bertambah. Jadi kalau hari ni istighfar 70, besok istighfar 100, kau dah turun balik 70, kau dah 100, mana yazid wa yanqus? Mustahil. Menyalahi apa yang dipelajari dalam ilmu tauhid. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan menurun, Allah peliharakan maksum. Itu perlu memahami kaedah bahasa Arab dan juga apa yang dihuraikan oleh ulama hadis. Ulama hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Berkaitan tentang sembahyang berjemaah. Berkaitan sembahyang berjemaah, di sana dibahaskan beberapa keadaan, iaitu keuzuran yang boleh meninggalkan sembahyang berjemaah. Keuzuran atau memasyakkah yang diberikan keuzuran meninggalkan sembahyang. Yang pertama, hujan yang begitu lebat sehingga membasahkan pakaian. Kita tak ada payung, tak ada kenderaan, diberikan kelonggaran. Yang kedua, angin yang kencang di malam hari. Jadi kita nak bersama penuh maghrib, angin begitu kencang. Macam KL hari ni punya banjir kan. Sampai banjir. Habis masih India semua. Dan seterusnya, lecah atau becak yang boleh mengotorkan pakaian. Dia kalau lecah becak sikit-sikit tak apa. Sebab kalau negara Arab ni turunnya hujan, Allahu Akbar, sebab sana jangan hujan. Bila turun hujan, debu-debu pasir ni kena air, dia akan jadi macam selut. Memang, dan cepat banjir di sana. Kenapa negara Arab hujan sekejap je banjir? Sebab sistem longkang dia. Pada setahun 4 kali ataupun 3 kali sahaja hujan, sekali hujan pakat sumpat di sana. Oleh sebab itulah ulama menyebut kalau hujan becak ataupun selut sehingga menyukar tengah, itu dimaafkan. Tapi rupa kita ni hujan boleh naik kereta, tidak ada kelonggaran gitu. Dan seterusnya sakit. Yang kelima, yang keempat sakit, yang kelima sejuk atau panas yang bersangatan. Yang keenam, lapar atau dahaga yang amat ketara. Kalau pergi pula pensan pula kat masjid. Yang ketujuh, memang tak tahan nak buang air besar atau buang air kecil. Pergi ke masjid, semua tandas dikunci. Semua kunci. Takut COVID-19. Semua kunci. Mula-mula dulu semua kunci. Mula-mula. Tak ada can nak buang air besar, buang air kecil di masjid. Semua kunci. Nak ambil wuduk pun tak boleh. Peringkat awal. Kira longgar ni negeri kita je. Negeri tempat lain ada yang ketat sampai sekarang. Negeri kita je tempat ambil wuduk banyak. Situ ada, belakang ada. Setengah negeri satu tempat je. Yang lain pun pipe tu pun ada kunci terus. Tinggal satu. Sampai sekarang. Dan seterusnya lagi, dia tak pergi ke sembahyang berjemaah kerana takut orang zalim mengambil hartanya, ataupun orang zalim ni menginai ahli keluarga dia. Ini zaman-zaman darurat contohnya. Dan seterusnya, yang kesembilan, takut bertemu dengan tuan hutang yang akan memegang dia dan menahan minta dijelaskan.
sedangkan dia benar-benar tak mampu nak bayar hutang. Ni tuan hutang ni memang tunggu kat pintu masjid. Dia memang betul tak mampu. Tapi kalau suka mengelat, lari-lari, itu tak boleh. Meminjam, bila nak minjam, menangis-nangis nak minjam. Bila nak bayar, lihat. Beli handphone baru, boleh. Bayar hutang, tidak. Ini memang ada wajib pergi. Tak ada alasan. Yang ke-10, takut dijatuhkan hukuman kesaksaan, iaitu hukuman hudud ke atas dia. Dia mengharapkan bahawa ahli waris memaafkan dia. Mengharapkan ahli waris memaafkan dia. Atau meringankan dikenakan hukuman diat, iaitu ganti rugi. Contohnya ahli waris kata dah mati-matilah, apa nak buat, dah mati. Tapi kamu pun ada anak, kamu ada isteri, ada keluarga, kalau mati pula siapa nak sara anak kamu? Kami adik-beradik semua telah bersetuju gantikan darah dia, dinamakan diat. Dinamakan diat. Boleh dimaafkan. Bukan yang di-Tuan Agong yang maafkan. Yang maafkan ialah ahli waris. Yang terasa ni ialah ahli waris, bukan sultan, bukan yang di-Tuan Agong. Oleh sebab itu ada satu negeri telah dipindah undang-undang. Memang kuasa yang raja, sultan, tapi sultan akan memanggil ahli keluarga. Di atas persetujuan sultan, ahli keluarga, maka tuanku memaafkan contoh hari keputeraan, memaafkan orang ni, diberikan kemaafan setelah mendapat persetujuan daripada ahli waris. Satu negeri saja telah dipindah undang-undang tu. Ini betul. Mana kita tidak mengedepikan kuasa yang Tuan Agong, tidak mengedepikan kuasa raja-raja, tetapi mereka ini minta pandangan di kalangan ahli waris. Minta pandangan daripada ahli waris. Dalam Islam, hendaklah mereka ini membayar diat. Iaitu nilainya berbeza-beza. Ada nilai yang sampai 100 ekor unta. Dan seekor unta ni pun tak sama, 20 yang pertama lain, 20 yang kedua lain, 20 yang ketiga lain, 20 yang keempat lain, 20 yang kelima lain untuk 100 ekor ni. Kalau dia tidak bayar, maka kerajaan boleh hakim boleh menangguhkan sampai 3 tahun. Kalau memang dia tak boleh bayar, maka hakim mestilah memerintahkan supaya orang ni berkhidmat mana-mana tanah Baitul Mal. Tanah Baitul Mal. Maka dia kena bekerja dengan Baitul Mal ni, hasil daripada dia bekerja ni, gaji ni, maka hendaklah dibayar diat tersebut. Maka orang ni pun dapat bayar, nyawa pun tersaman, ahli keluarga pun terjamin. Begitu. Kalau masuk dalam penjara selama 20 tahun, apa akan jadi isteri dia, apa akan jadi anak dia? Apa akan jadi anak dia, dan dia sudah insaf. Sudah insaf. Islam lebih adil daripada undang-undang yang ada. Mengikut 20 tahun, isteri pun terinaya, anak pun terabai. Jadi anak tak tentu arah. Sebab bapak tak ada. Mak boleh jaga? Tak boleh jaga. Mak tak pasal kerja, bapak tak ada. Kalau anak ni bapak tak ada, jadi mak rempit, jadi apalah semua. Porak-poranda masyarakat. Oleh sebab itu, kembalilah kepada undang-undang Islam yang menjaminkan keselamatan, menjaminkan kesejahteraan. Undang-undang yang ada, semua yang undang-undang yang tidak menjaminkan keselamatan dan tidak menjaminkan kesejahteraan, kerana dia akan membabitkan satu pihak, akan jadi terinaya. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau potong tangan, tak perlu masuk penjara. Jatuh sabit dia mencuri, betul, potong tangan, ya potong tangan. Potong tangan. Potong tangan. Kalau hukum dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tangan ni hendaklah digantung kat tengkuk. Semua orang tengok, itu pencuri. Malu tak dia? Memang malu. Dia akan dah tahu orang pun tak beraninya. Dia boleh kerja, tapi tangan dia memang kudung. Tangan kudung, orang tahu itu pencuri. Jangan ada pula pendakwah di Malaysia ni, dah tangan kanan potong, dah tu tangan kiri potong, kaki potong, kaki kanan potong, kaki kiri potong, dah tu nak potong apa? Potong mulut.
Hasyalillah. Awak berpendidikan agama, belajar sampai ke Timur Tengah, tapi menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Waktu kamu berkuasa, okey. Waktu kamu tidak berkuasa, jangan sampai Allah hinakan kamu. Bukan sekadar Allah hinakan, maka para malaikat menghinakan kamu. Alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, dan juga manusia akan hinakan kamu. Jangan main-main hukum Allah. Jangan main-main hukum Allah dan jangan menghina hukum Allah. Potong tangan, hukum Allah. Boleh laksana tak boleh laksana, itu kita tengok keadaan. Tetapi nak hati, hukum Allah. Jangan hina, potong tangan kanan, potong tangan kiri, potong kaki kanan, potong kaki kiri. Lepas tu nak potong apa? Potong mulut. Astaghfirullah, astaghfirullah. Siapa yang cakap? Orang Islam, orang Islam. Itu yang kita sedih. Dan seterusnya lagi. Dan di antaranya tidak mempunyai pakaian yang membolehkan dia pergi berjamaah. Contohnya baru lepas terbakar rumah dia, selai sepinggang tinggal. Itu pun selai sepinggang ni kain pelikat nampak pusat. Dia pergi mandi, contohnya. Dia pergi mandi, tiba-tiba terbakar rumah. Habis rumah. Nak sembahyang jemaah, nak asar, nak masuk dah ni. Dia ada kain pelikat main gulung-gulung gitu. Tawal tak di belakang. Kalau ada tawal tu alhamdulillah lah. Tunggu dapat bantuan daripada orang lain. Maghrib tu barulah datang orang bagi derma pakaian. Itu pun dapat seluar besar gitu. Baju besar. Saya dulu sekolah saya terbakar, saya pun pakai badan saya sehelai sepinggang. Masa sekolah di Bagan Datuk, Al-Ulum Syariah Bagan Datuk. Baju Melayu warna hitam, kain pelikat dan kopiah. Lain habis semua terbakar. Tapi ramailah orang Bagan Datuk bagi derma. Itu yang ada seluar besar, macam-macam. Seluar besar. Masa tu pergi repair, budak adalah ke satu kedai, ada satu kedai di Batu 20 Bagan Datuk yang boleh repair. Habis budak-budak pergi repair. Okeylah, dapat juga seluar. Tak apalah, ada bekas jahit lah. Bukan senang nak, dulu pun kalau nak tempah selai dah berapa, kalau katakan RM23 pun banyak, mahal tu. Kasut pun masa tu kasut warrior, orang main takraw, ataupun orang Perak panggil ada lagi satu cek cibor, nama macam patung kan. Ada kasut orang main takraw itu walaupun RM7 ya, bukan mahal. Sekarang tak ada orang RM7, kira mahal begitu. Jadi contohnya bila terbakar, waktu masuk tak boleh pergi sembahyang Jumaat, tinggal kain pelikat. Tapi waktu maghrib nanti ada orang hantar pun tak muat semua. Bila boleh muat pergi repair pula, besoknya barulah. Maka dalam keadaan ini diberikan kelonggaran tidak mendirikan sembahyang berjemaah. Di antaranya sibuk dengan urusan persediaan musafir beserta rombongan. Kalau dia pergi sembahyang berjemaah, tertinggal rombongan. Aku agak kau ada dalam bas, dia kata. Ini kat mana ni? Kami dah sampai Seremban dah. Kami dah sampai Seremban. Dia pergi sembahyang jemaah Masjid MITC. Pergi sembahyang. Kau pergi mana? Pergi sembahyang jemaah. Kami dah sampai hampir kat Seremban dah. Tak ada nak patah balik dah. Contoh kan. Ada pergi sembahyang jemaah, kapal terbang dah terbang dah. Dah jangan nak tunjuk warak lah ketika itu. Nak pergi sembahyang berjemaah, sembahyang merasyid, sembahyang jemaah. Kapal terbang tak tunggu kau. Kapal terbang tak tunggu. Ini diberikan kelonggaran. Yang ke-13, memakan sesuatu yang terlampau busuk mulut dia. Bau petai ke, bau jering ke, bawang putih. Orang Arab ni, dia makan bawang mentah-mentah. Makan mentah-mentah. Daun bawang dia makan macam arnab. Magigit gitu. Kalau tak kena daun bawang dan bawang merah ni, bawang besar ni, tak selera. Macam kita seminggu tak kena asam pedas, tak boleh. Sebu pun. Macam orang Melaka pergi
pergi Mekah. Nasi Arab kan. Seminggu pergi tanya makcik ada bawa sambal. Makcik-makcik ni bawa sambal goreng. Wah, barulah. Kena sikit sambal, bos selera. Kau tidak senak je perut. Sebu. Sebab apa? Tak kena. Tak kena. Sebab apa? Sebab dah biasa. Jadi dalam keadaan sedemikian rupa makan mulut yang berbau busuk, yang tidak ada ubat dia, maka mengganggu orang lain. Orang pun baca Fatihah, terpaksa tutup. Orang sebelah ni, dia pun, apa hal orang sebelah tutup? Sebab orang sebelah ni tak tahan mulut dia. Ketika itu diberikan kelonggaran. Tapi jangan sengaja makan petai apa tak pergi semua. Tadi aku makan petai banyak, tu aku tak sembahyang Jumaat. Tak boleh sengaja. Kalau kau makan petai banyak, gigit beras dia kata. Betul orang tua-tua kan. Gigit beras banyak-banyak, gosok gigi. Kuranglah sikit bau. Kurang sikit. Dan seterusnya lagi. Menunggu orang yang sedang nazak. Bapa dia sedang nazak, Allah. Anak yang paling dia suka, anak ni lah. Kalau talqin pun dia tengok senyum je. Ada 2-3 orang anak ni macam cerita P.Ramlee kan? Macam cerita P.Ramlee. Dan tak semua ibu bapa ni dia memang selesa dengan anak ni. Ada ni dia selesa, ada orang ni dia tak rupa selesa kan? Tak mustahil, itu jiwa masing-masing. Tapi kalau ada anak ni senyum je dia. Dia cakap, Pak, la ilaha illallah. Bapak dia tengok, la ilaha illallah, alhamdulillah. Dia tengok anak ni, pejam mata. Anak yang boleh talqin dia ni pergi sembahyang jemaah. Balik, bapak dah meninggal dah. Dia menangis macam ala Kasim. Berguling-guling, tak ada faedah dah. Ketika itu boleh dimaafkan. Dan yang ke-15, menunggu orang yang sakit. Orang sakit tak ada penjaga dia. Kita boleh diberikan kelonggaran meninggalkan sembahyang berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bolehkah perempuan keluar ke masjid mendirikan sembahyang berjemaah? Nabi SAW bersabda, la tamna'un nisa'a an yakhrujna al-masajida wa buyutahunna khairun lahunna wa buyutuhunna khairun lahunna. La tamna'un nisa'a, jangan kamu halang perempuan-perempuan keluar ke masjid. Jangan halang. Tetapi walhalah wa buyutahunna khairul lahunna, wa buyutuhunna khairul lahunna, tetapi rumah-rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Kalau tidak membawa fitnah. Kalau dia ni orang yang terlampau lawa, bawa fitnah, itu nampak muka pula, itu adalah lebih baik di rumah. Tapi kalau setakat orang kita Melayu ni tak bawa fitnah lah. Tiba-tiba ada orang di antara kita kahwin dengan orang yang memang macam bidadari. Orang kata tu, dia tu kahwin Masya Allah lawa je bini dia. Tu dia datang tu, mana dia, orang katakan. Yang perempuan-perempuan pun cerita, bang, ya cantiknya, daripada ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau kita Melayu ni dengan dia macam langit dengan bumi. Suami dia kata, lawa sungguh ke? Oh betul bang, lawa. Nanti kalau datang saya tunjukkan. Bawa fitnah. Dia bawa fitnah. Tapi abang tak pandang sekali je, ni pandang 2-3 kali. Contoh dia, ini bawa fitnah. Kalau setakat biasa tidak membawa fitnah, ya Allah boleh pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian pembahasan di kalangan para ahli ulama, orang yang makruh dijadikan imam. Orang yang makruh jadi imam. Orang alim yang fasik, walaupun orang alim yang fasik, orang alim tapi dia fasik, maka hukumnya adalah makruh. Ini diriwayatkan kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, la ta'ummanna imra'atan rajulan, jangan hendaknya wanita menjadi imam kepada lelaki. Itu yang pertama.
wala a'rabiyyun muhajiran, dan tidak orang Arab Badui menjadi imam bagi orang yang berhijrah. Orang Arab jadi imam kepada orang yang berhijrah itu terlebih afdal, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'ummanna fajiran mu'minan, dan jangan orang fasik menjadi imam kepada orang yang beriman. Ada ni tok imam ni kaki tikam nombor ekor, dan pernah disabitkan pula di mahkamah. Ada tok imam kena tangkap di Melaka ni. Kena tangkap di Melaka ni. Dia tok imam. Allahu Akbar. Ini kenapa awak tikam nombor ekor ni? Dia kata tokek suruh beli. Tokek suruh beli, dia kata. Awak beli pun macam mana? Berapa big, berapa small? Saya tanya soalan tu. Saya nak uji ni, dia memang tokek suruh ke memang dia sendiri pandai kan? Dia pun try dengan keadaan lurus bendul, dia sebut. Saya beli big sekian, nombor sekian RM2, nombor sekian RM2, nombor sekian RM5. Kemudian saya beli small sekian. Oh, saya pun macam ya ke. Kalau dia kata itulah pertama kali saya beli. Kalau pertama kali saya beli, macam kita lah kalau tak tahu buat nombor ekor ni pertama kali, kita pun tak tahu apa big apa small. Tak tahu. Pergi kat kaunter, mau beli apa? Berapa big, berapa small? Apa itu big, apa itu small? Kita pun tak tahu. Ini ada tokek suruh belilah. Tokek suruh beli. Berapa big, berapa small? Oh, tak tahulah, tak tahu. Apa-apalah. Itu orang tak tahu. Kalau orang dah biasa ni, dia tahu semua. Dia tahu dia semua. Mana boleh cerita big dan small ni, maknanya dah biasa. Oleh sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, seseorang itu tidak akan ditangkap melainkan telah biasa melakukannya. Kita ni memang dah biasa lesen mati. Bawa biasa. Dah biasa, tak jadi apa. Dah lama dah. Dah mati lesen. Aku bukan nak pusing mana pun kawasan Melaka je. Sekali tahan kan, tengok Allah mati. Kata, dah lama dah mati pakcik. Astaghfirullah. 5 tahun dah pakcik. 5 tahun. Kalau baru seminggu boleh dimaafkan. Ini makna dia sudah lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan kecuali illa an yuqahhirahu sultan, atau illa an yuqahhirahu sultan, melainkan dipaksa oleh pemerintah. Dia tu fasik, pemerintah suruh juga dia jadi imam. Kita nak buat macam mana? Kita di belakang, dia ni ada sejarah dia ni. Tapi nak buat macam mana? Dia jadi tok imam sembahyang jemaat. Terima tak terima? Terima jugalah. Sebab dia telah dilantik. Ya khafu saifahu aw sautahu, ataupun ditakutkan kalau tak ikut imam ni kena pancung kepala, ataupun diambilkan tindakan. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Umar pernah semayang di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj, tahulah zalimnya Hajjaj. Tapi Abdullah bin Umar ikut juga, menunjukkan bahawa sah semayang, tapi makruh. Yang kedua, orang yang melakukan perkara bid'ah yang boleh membawa kepada kufur. Dia tak sampai kufur, tapi buat benda-benda bid'ah, buat benda khurafat semua ni. Ini makruh jadi imam. Yang ketiga, dia ni jadi imam, masyarakat tak suka dengan dia. Makruh seseorang yang tidak disukai oleh masyarakat. Masyarakat tak suka dia, tapi dia keras kepala nak jadi tok imam juga. Orang kata tak ada tok imam lain ni ke? Ramai orang lain boleh jadi tok imam. Masyarakat tak suka. Ada yang bila nampak tok imam jadi imam, dia start motor pergi semayang masjid lain. Kecuali hari Jumaat dah tak boleh elak, dia pun semayang juga. Di mana masyarakat tak apa suka dia. Allah melaknat imam yang menjadi imam apabila orang ramai tidak suka ke atasnya. Dia jadi imam, makruh.
Imam yang banyak melakukan kesalahan dalam semayang, Allahu Akbar. Ada orang lain yang boleh lebih baik bacaannya. Tok imam ni sepatutnya pencet lah, begitu. Kadang-kadang kita bila dah berumur ni, dia ingat sebutan pun tak apa jelas. Tambah kalau naik umur 70 lagi lah. Umur 50 pun sebut dah tak apa sangat. Ini umur 70, pencet lah tok imam dah lah. Carilah orang lain. Dia kadang-kadang kalau baca khutbah ni, jadi baca khutbah. Lampu ni. Umur apa tu? 67, 68. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejap dia tu. Kita pun Allahu Akbar. Kalau ada calon yang lain, aku ni bukan tak nak berhenti, tak ada pengganti aku. Mana boleh tak ada pengganti? Mana boleh tak ada pengganti? Ramai orang lain boleh ganti. Bukan di sini lah, bukan di sini. Bukan di sini ya. Itu di tempat saya, di tempat saya. Dan seterusnya lagi. Yang banyak cacat bacaannya di dalam semayang. Yang kelima, orang yang tidak fasih menyebut huruf dad, huruf qaf. Ni tak fasih. Waladdal waladhdha. Kadang-kadang susah sangat menyebut ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Tak lepas-lepas dad-nya. Cari orang lain lah. Cari orang lain. Tak boleh sebut huruf qaf. Qaf jadi ga je. Wa qala alladhi, wa qala alladhi, kita kata bang wa qala, wa qala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qaf jadi ga. Ini sebut dalam kitab fiqh, mana benar berlaku. Qaf jadi ga. Jangan biasakan. Jangan ikut orang. Itu bangsa dia. Orang Yaman suka sebut ga. Qaf jadi ga. Tapi dalam Quran, baca Quran jangan terikut. Kalau setakat baca maulid dibai baca wagala lentaklah. Tak wagala lah. Tapi kalau jadi tok imam, jangan kau baca begitu. Kalau dia baca qaf jadi ga, tidak layak jadi imam. Ada orang lain lebih afdal. Lebih afdal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dia baca Allahul ladzi khalaqas samawati khalaqas sama. Hancur. Dan seterusnya lagi, orang yang merampas jawatan imam, merampas jawatan imam, sedangkan dia tidak berhak jadi imam. Ini kalau pasal politik punya boleh pecat orang, dia boleh jatuh imam, dia tak layak, makruh. Yang ketujuh, orang yang tidak berhati-hati tentang najis. Ni tok imam ni buat najis ni dia tak ambil kira. Alah tak nampak bersalah dia kata. Jadi dia kena jaga-jaga. Kalau orang betul-betul dia jaga, di rumah pun dia jaga. Contohnya dia anak masih kecil, macam contohnya kan, anak masih kecil, kencing sana kencing sini. Kalau sekarang ni pakai pampers okey lah kan. Kalau dulu mana ada pampers, dulu kain pelikat ya. Mana kain pelikat buruk-buruk tu, gunting-gunting buat 3 segi. Jeffrey kan, mana ada tersidai tu, mana sidai kain pelikat, kain batik, semua buruk-buruk belaka. Itu tanda baru bersalin. Sekarang tak ada nampak dah orang sidai kain lampin ataupun dia pakai pampers. Ni banyak najis. Dia ni tok imam. Kalau lebih baik dia pakai slipper di rumah. Kenapa? Ditakuti ada najis yang dinamakan najis hukmi. Bila kaki dia basah, dia pijak, bernajis. Kalau dia tok imam takut, jadi batas sembahyang.
Dan seterusnya lagi, orang yang pekerjaan dia tak apa baiklah. Pekerjaan dia masyarakat pandang ni Allah benda syubhat. Dia kerja tempat yang syubhat. Yang kesembilan, nasabnya tidak baik. Orang kata tak ada anak halal yang jadi imam. Kita kata dia tak salah, mak bapak dia salah. Ialah tak ada orang halal lagi anak halal jadi imam. Anak yang tak satarab ini tidak aula jadi imam, kerana menyebabkan orang lain berkata-kata. Orang lain berkata-kata. Ambillah keturunan yang baik. Dan yang ke-10, orang yang belum berkhatan. Orang yang belum berkhatan. Yang ke-11, makruh kanak-kanak jadi imam walaupun ilmunya melaut. Jadi kalau semayang fardu, adik-adik kita yang kecil daripada Mahat Hafiz ni, jangan tolak dia jadi imam. Contoh maghrib, isyak, jangan tolak dia, sebab dia budak lagi. Dia masih budak. Utamakan orang yang baligh ataupun orang yang sudah berkahwin. Afdalilah orang yang berkahwin. Dia nak sembahyang sunat ni tak apa. Ini kadang-kadang kita ni Allah budak lagi, bawa tingkatan 2. Makruh. Masalahnya dia tak tahu kompeka. Dia tahu memang dia hafal pun bukan sampai 30 juzuk. Barangkali dia hafal tak banyak. Biasanya bila bulan Ramadan, adik-adik dia bagi rakaat pertama dengan rakaat kedua je. Rakaat ketiga, rakaat keempat kan orang lain, kan? Rakaat ke-6 pula, 5 ke-6 orang lain. Ada 3 orang. Kita pun tolak dia waktu sembahyang isyak, makruh. Isyak bagi imam yang ada orang yang sudah berkahwin. Tapi kalau sembahyang sunat ni boleh. Sembahyang sunat dibenarkan. Dan perkara makruh bagi imam. Makruh bagi imam berada di tempat yang lebih tinggi, iaitu satu hasta. Tuan imam duduk satu tempat yang tinggi. Ya ada masjid-masjid lama, cuba tengok masjid dulu kan, tapi dekat mihrab tu, tapi tuan imam muja tak semayang situ. Kalau sampai satu hasta, sengaja makruh. Yang kedua, makruh imam memanjangkan bacaan dan zikir-zikir dalam semayang yang mana makmum tak redha. Sujud je Masya Allah sampai beringuh-inguh orang belakang. Kita kata tuan imam ngapa sujud lama, tak tahu waktu sujud tu doa makbul. Ada kata ni hadis Nabi SAW. Tuan imam ni tak tahu nak jadi imam. Kalau tuan imam nak sujud lama waktu sembahyang isyak, atau waktu sembahyang sunat, sujudlah. Lepas sembahyang isyak, tuan imam boleh sujud sembahyang sunat ni sampailah azan subuh nak dilaungkan. Boleh. Tapi kalau jadi tok imam jangan panjang-panjang. Hatta kita kalau jadi tok imam pun tidak disunatkan memanjangkan bacaan selepas fil alamin innaka hamidum majid. Kecuali makmum semua sudah tahu bahawa bacaan lepas fil alamin innaka hamidum majid ni ada bacaan dia, dan makmum redha. Kalau nak baca juga, bacalah paling pendek, ya muqallibal qulub kan. Jangan nak baca Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, kemudian masuk pula lagi yang lain panjang. Tu makmum di belakang apalah tu imam ni baca. Dia pun ulang belakang, fil alamina innaka hamidum majid, fil alamina innaka hamidum majid, fil alamina innaka hamidum majid. Dia tengok depan, tak beri salam juga lagi. Tak habis beri salam. Makruh. Dan yang ketiga, makruh imam memanjang atau menunggu orang. Imam tak boleh nak tunggu orang, kecuali makmum ni memang dah masuk masjid. Dia atau mana dia dah dapat sama-sama dengan tok imam. Tok imam ketika tasyahud akhir, dia pun terus dalam saf, usolli fardal isya'i arba, maknanya nak sembahyang isyak. Tok imam tunggu, itu boleh. Jangan pula dia usolli fardal isya, assalamualaikum warahmatullah.
Makmum dia kata, mau aku terajam tu imam ni. Ketika itu sunat, dua keadaan saja sunat imam tunggu, ketika rukuk dan ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Adapun tu imam ni baca panjang-panjang, tu imam apa baca panjang? Oh, tu ada ramai orang parking kat luar tu. Aku baca panjang ni sebab ada hari ni orang berbuka. Orang berbuka. Atau apa, orang berbuka lambat, dia ikutlah waktu rakaat kedua atau rakaat ketiga. Kalau maghrib. Jangan baca panjang, kita tak tahu di belakang ni boleh berdiri lama ataupun tak boleh berdiri lama. Begitu. Dan seterusnya lagi. Dan seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Siapakah yang berhak dan utama menjadi imam? Yang pertama ialah sultan ataupun pemimpin masyarakat. Kalau dia alim lah. Contohnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Seseorang lelaki janganlah ia menjadi imam bagi seorang laki-laki dalam pemerintahan dia. Macam contohnya sini ada pemerintah kita. Yang layaknya ialah ketua di situ. Sepatutnya. Mana pemimpin ni biar orang warak begitu. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznih. Dan jangan duduk di rumahnya di atas tempat yang khusus baginya kecuali yang diizinkan. Kalau saya datang rumah Jeffrey, nak semayang berjemaah, jangan pula nak tunjuk macam ni. Kamat Jeffrey. Dia suruh kamat. Kamat, entah kamat. Maknanya dia nak jadi tok imam. Tuan rumah yang layak jadi tok imam. Tuan rumah kata, ustaz silakan. Entahlah, ustaz lah. Okey. Begitu juga saya datang masjid sini. Contohnya Masjid Al-Huda ni. Tiba-tiba habis mengaji, saya pergi ke depan. Dah lewat kamat. Ustaz ada tu imam di belakang, tak ada pelawar. Makruh. Makruh. Orang alim, ana apa semua kan? Wala alim wala apa. Tempat ini ada imam yang telah dilantik. Kecuali ia mempelawar. Belum tentu jemaah suka saya jadi imam. Dia kata Ustaz Syukri memang boleh mengajar, okey, tapi kalau baca, dia kata tak sedap suara dia. Dia kata, udah suara tak sedap Ustaz Syukri ni. Baca panjang-panjang pula. Mana tak operator? Dia kata imam baca sedap. Seronok je makcik kalau belakang. Dia udah. Mana dia redha imam? Dia dilantik. Belum tentu. Begitu. Tapi kalau ustaz tu memang suara sedap kan. Dia kata, nanti jemaah kata, kalau Ustaz Syukri tu mengajar, bagilah dia jadi tok imam. Begitu. Sekali-sekali. Maknanya tok imam kata, kalau semua nak begitu, saya suruhlah dia jadi imam. Mana makmum redha. Redha. Dan yang ketiga, yang kedua, imam yang dilantik yang paling afdal. Yang ketiga, penghuni dalam satu tempat. Tadi saya dah huraikan berdasarkan hadis. Yang keempat, orang alim dalam ilmu fiqh. Siapa nak jadi tok imam? Syekh ni alim ilmu tafsir, tapi ilmu fiqh dia zero. Dia tak tahu mana dalam semayang sunat abang, sunat ayat apa semua ni. Tanya, dia tak boleh jawab. Ustaz, ni apa dalam semayang? Ana bab fiqh ni memang zero lah sikit. Ana tak apa mahir lah bab fiqh. Tapi kalau bab tauhid entah tanya boleh jawab. Ada seorang syekh ni pula dia alim ilmu tasawuf. Ana bab fiqh ni tahu pandai lah. Kalau tanya fiqh tanya Ustaz Syukri, dia kata. Kalau bab tasawuf dengan ana. Alam jabarut, alam lahut semua ana boleh cerita. Siapa yang lebih layak? Ialah orang yang alim dalam ilmu fiqh. Mana imam yang dilantik tu sudah kerusuh, dah tahsinul qiraah, dia lebih baik bagi dia. Dan yang kelima, orang yang lebih alim tentang Quran. Dia alim,
Tapi dia ni alim Al-Quran. Mana mak wajib muttasil, mana mak wajib munfasil, mak jaiz munfasil, mana idgham, mana ikhfa, izhar syafai, idgham mislan saghir, idgham mislan kabir, idgham, semua ini dia tahu. Ini bertemu ni mak lam musaqqal kalimi. Dia tahu. Jangan tahu walad dhalin, dia jaga mak lazim musaqqal ni. 6 harakat, tapi bila dia baca surah Duha, wa wajadaka dhallan fahada, maknanya tu imam ni dia tak faham mana mak lazim. Sebab tu wa wajadaka dhallan fahada, kan, al-haqqah. Ini semua lazim musaqqal kalimi. Kalau dia wa wajadaka dhallan fahada, semua lam fahada, tak ada ikhfa. Bagi orang yang ni, walaupun syekh alim, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia kata, dia baca Allah, orang kata wa wajadaka dhallan fahada. Ini tajwid dia lemah. Sebab masing-masing ada kelebihan. Barangkali dia alim ilmu tafsir, tapi buat mengaji tajwid dia malas. Masa zaman sekolah dulu, subjek dia paling tak suka tajwid. Ana pun dulu ngam-ngam dulu aja 50%. Ana buat tajwid, ana buat ngapal-ngapal tajwid ni. Balayan aku suka, tapi tajwid tak suka. Itu yang kesannya. Bila besok dia dah besar, dia jadi ustaz, dia baca lintang bungkam. Sebab dia tidak mendalami ilmu tajwid, disebabkan dulu dia tidak minat. Sebab dia tak minat. Semua orang belajar ilmu tajwid. Kalau orang sekolah agama belajar ilmu tajwid, sama ada dia minat ataupun tak minat ketika itu. Dan seterusnya lagi, makruh, itu di antara yang lebih afdal. Kemudian orang yang wara', orang yang terlebih awal masuk Islam. Siapa yang terlebih afdal? Orang baru masuk Islam, orang yang dah lama masuk Islam. Kalau buat sembahyang fardu ni tak payahlah. Kalau sahabat kita baru konvert, baru masuk kan, kita nak test dia, barangkali sebutan dia tak apa kan, melainkan dia dah lama, dia pergi ke Mesir, dah pergi ke Jordan, pergi Madinah contohnya, buat buku pula lagi kitab tajwid. Itu memang handal lah. Contohnya Syekh Qadir Leong kan, orang Sekincan tu, dia alim ilmu tajwid, pergi Mesir mengaji dengan Syekh Mustafa, Allah yarhamu. Di antara orang yang melazimi dengan Syekh Mustafa di Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu an selepas sembahyang fardu subuh. Dia memang alaf sampai buat buku tajwid. Warna biru ada, warna hijau pun ada. Hijau tu lebih detail. Sebelum mana-mana banyak buku tajwid. Buku tajwid dulu Hidayatul Mustafid yang ada dalam bahasa Jawi lama, Umdatul Qari, tu jenis lama-lama punya. Kemudian moden sikit, tu sekarang ni orang buat macam-macam, warna sana, warna sini, gambar rajah macam-macam. Syekh ni memang betul, dan mempunyai a'la sanadan, tinggi sanad di Quran, kerana dia antara anak murid Syekh Mustafa yang mengaji di Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu an. Dia mengaji secara talaqi, sebutannya memang bagus. Ada lagi seorang, dia mengaji di Jordan, sebutan pun bagus. Sebutan bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu tak apa. Sama balik kita kata qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Hadis kena. Hadis tak ada bermula tu. Bermula hadis tersebut tak ada. Bermula hadis ataupun hadis dia tersilap cetak tu, itu potongnya. Barang mana lelaki yang semayang ia dengan jemaah adalah ia lalu atas titian siratal mustaqim seperti kilat terlebih lekas. Mana orang semayang berjemaah ni, dalam riwayat yang lain ketika mana nak lalu titian siratal mustaqim ni, Allah berfirman kepada malaikat,
suruh dia lalu. Orang tu kata, macam mana nak lalu? Lalulah dengan kapal kamu. Lalu dengan kapal macam mana? Dia kata, mana ada kapal? Sesungguhnya Allah menjadikan masjid yang kamu dirikan semayang di dalamnya seumpama perahu yang besar. Perahu yang besar. Ini disebut dalam kitab Al-Majalisus Sunniyah, syarah kepada hadis 40, Al-Imam Al-Fashni. Al-Imam Al-Fashni mengarang satu kitab syarah hadis 40, nama dia Al-Majalisus Sunniyah. Kitab syarah hadis 40 yang begitu detail, Al-Majalisus Sunniyah nama dia. Iaitu majlis sunni hadis. Sebab hadis pertama, hadis kedua, Syekh Al-Imam Al-Fashni mensyarahkan hadis 40 Imam Nawawi, Imam Nawawi begitu detail, dan dimasukkan dalam kitab tersebut hadis cerita semayang berjemaah. Allah jadikan masjid-masjid yang tempat dia semayang ni umpama perahu yang begitu besar, dan lalu dalam keadaan salimin, sejahtera, dan lalu seperti yang begitu pantas, begitu pantas. Beberapa perkara sunat yang berkaitan tentang imam ni, kita sambung pula bab imam. Sunat bagi imam mengucap amin selepas selesai membaca Fatihah, sunat. Yang kedua, sunat bagi imam tidak bertakbiratul ihram kecuali setelah selesai qamat. Qamat baru, dan juga menyebut saf-saf makmum telah sempurna, lurus. Dan yang ketiga, sunat bagi imam memperingatkan makmum supaya luruskan saf. Sekarang tak ada rapatkan saf, lurus boleh, luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Makmum tanya nak rapat macam mana tak imam? Luruskan saf. Yang keempat, sunat bagi imam mengingatkan makmum. Sunat bagi imam ingat makmum, la takhtalifu, jangan engkau berselisih, bengkang-bengkok pada saf-saf, kerana fatakhtalifa qulubukum, kesannya menyebabkan hati-hati kamu tak boleh bersatu. Sebab apa? Sama semayang tapi bergaduh. Sebab di antara saf tidak sempurna dan tidak merasakan hati ini bersatu. Dan seterusnya lagi, perkara yang berkaitan tentang semayang berjemaah, iaitu berkaitan tentang istikhlaf. Apa makna istikhlaf? Iaitu ganti imam. Macam mana nak ganti imam? Imam contohnya dia batal, dia tu nak ganti. Macam mana cara? Ini nama istikhlaf. Iaitu melantikkan imam, melantikkan orang ataupun makmum di belakang ganti dia. Sama ada dia tunjuk gantian lah. Contoh, ada orang tanya, Ustaz, macam mana kalau tok imam batal waktu sujud? Apalah susah, bangun je lah. Bangun daripada sujud, cakap pada makmum, anak ni dah batal ni, gantian lah. Kan? Ganti. Jangan pula orang yang sujud ni pergi mengesut pula ke depan. Bangun dah, dia sekarang sudah dilantik jadi imam, kedudukan dia macam imam. Kedudukan dia macam imam. Istikhlaf. Macam mana kedudukan jadi imam? Saya tak tahu makmum di belakang dia masuk rakaat berapa, tapi saya tengok, oh ini anak murid saya ni, kan? Saya bangun, ganti anak batal. Yang dilantik ni mesti ikut perbuatan imam. Contohnya sekarang rakaat kedua sembahyang fardu subuh, mana sunat baca doa kunut, tapi dia datang rakaat kedua, sedangkan dia datang rakaat kedua, tapi kerana dia telah dilantik mesti ikut macam imam. Dia pun baca doa kunut. Nanti ketika mana duduk tasyahud akhir, dia tak ada, sebab dia ada lagi satu rakaat, dia akan menyempurnakan rakaatnya. Allahu Akbar, makmum jangan kata subhanallah, subhanallah, apa memang aku tak cukup rakaat. Jadi makmum ketika itu sama ada nak menunggu pun boleh, ataupun terus mufaraqah, niat tidak bersama dengan imam, pahala kekal seperti mana pada awal. Nanti dia pula sambung balik dia semayang, dia sunat balik baca doa kunut untuk diri dia. Tadi dia baca doa kunut untuk sebagai ganti untuk imam. Ni istikhlaf.
istikhlaf. Nanti waktu subuh istikhlaf, macam mana aku nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Kan? Nak baca doa kunut tak doa? Aku baru rakaat pertama. Tok imam tadi betul rakaat kedua. Nah, apabila istikhlaf kena ikut sebagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istikhlaf pada sembahyang Jumaat, ini sembahyang Jumaat. Tengah-tengah baca khutbah, tok imam batal wuduk. Tahu apa? Batal wuduk. Sebenarnya sebelum baca khutbah tadi, dia dah banyak kali masuk toilet dah. Angin perutnya. Sapu minyak angin macam-macam, patutlah tok imam bawa minyak angin. Tengah semaya, tengah baca khutbah, puat kentut. Boleh teruskan? Tak boleh. Ya berturun, dia tunjuk. Ganti ana. Sekiranya istighlaf itu berlaku pada tengah-tengah khutbah, maka disyaratkan pengganti itu telah mendengar rukun-rukun khutbah. Dia mana ada? Dengar. Jangan pula cari. Entah ustaz nak tak dengar baca tak dengar khutbah tadi. Yang depan ni dengar, boleh ganti. Istighlaf di antara khutbah dan solat. Tadi tengah-tengah khutbah, dia boleh terus sambung. Tak payah ambil surat pula. Alhamdulillahil qail. Ulang balik, tak payah ulang. Dia terus boleh sambung. Boleh sambung sekiranya ia mendengar khutbah daripada awal, mendengar rukun. Yang kedua, istighlaf berlaku ketika mana antara khutbah dengan solat. Sekiranya istighlaf ini berlaku antara khutbah Jumaat dengan solat, maka disyaratkan pengganti telah mendengar sekalian rukun-rukun khutbah. Sekalian rukun khutbah yang telah disampaikan oleh khatib, kerana orang yang tidak mendengar khutbah bukan daripada ahli Jumaat. Hanya ia akan menjadi ahli Jumaat setelah ia masuk mengerjakan sembahyang Jumaat itu. Oleh sebab itu, yang terlebih afdal jadi imam, khatib tu baca khutbah, khatib tu jadi imam. Kalau mereka yang dilantik, contohnya saya baca khutbah, ada mufti datang, saya kata Tuan Mufti jadi tu imam. Tuan Mufti dia datang lewat. Sebab apa? Sama dengan orang besar-besar. Dia tunggu Tuan Mufti kan. Orang tu dia tunggu orang besar. Dia datang apa? Dia khutbah kedua. Tapi sebab ada permaidani merah, dia pun pergilah ke depan. Contoh, tak ada, bukan Mufti Melaka. Contoh. Kita pun tengok Tuan Mufti belakang. Silakan Tuan Mufti. Dia dengar tak? Dengar ke tidak? Kalau dia memang Tuan Mufti ada di antara Tuan Mufti ni memang awal, bersama Ketua Menteri kita memang datang awal, memang dengar daripada awal, boleh diserahkan, tapi makruh. Makruh. Kita Tuan Mufti naik, silakan Tuan Mufti. Tuan Mufti tanya, tak ada sebut entahlah. Dia pun semangat suruh. Terus dia pun pergi depan. Ya sah, tapi makruh. Siapa baca khutbah, dialah yang jadi imam paling afdal. Sebab turutannya hendaklah mualat. Kerana dua khutbah itu menduduki 2 rakaat sembahyang fardu zuhur, dan 2 rakaat sembahyang Jumaat itu ialah 2 rakaat sembahyang zuhur, jadi 4 rakaat. Oleh sebab itu baca khutbah tak boleh seperti orang ceramah politik. Tak boleh gerak kuat-kuat. Woi, dengarlah aku cakap. Contoh. Itu ceramah politik boleh. Maka hendaklah kita sama-sama. Begitu. Itu ceramah politik. Khutbah tak boleh. Sebab khutbah ianya seperti di dalam semayang. Maka hendaklah menjaga adab. Jangan pula kita viralkan ada ustaz-ustaz ni khutbah kita, khutbah power, paling power. Share dengan orang. Share apa benda tak betul. Jangan share benda yang tak betul. Khutbah dia menduduki 2 rakaat. Oleh sebab itu tidak boleh bergerak begitu banyak. Ia seperti semayang. Kena belajar kitab fiqh. Nak jadi khatib, baca kitab fiqh. Apa adab-adab
bukan baca khutbah macam ceramah politik. Jangan baca khutbah hantak-hantak pula. Ambil pula tongkat hantak dia. Ittaqullah. Itulah sekali, lain kali jangan bagi. Lain kali jangan bagi. Betul Syekh. Bukan semua orang tahu. Oleh sebab itu, nak kita buat satu perkara, mesti kita dalami dulu benda tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Istikhlaf sewaktu sedang solat. Jika berlaku istikhlaf ganti ni, sebelum dia mengikut imam, ini Jumaat ni, Jumaat, dia belum takbiratul ihram, imam dah takbiratul ihram. Ketika mana imam dah takbiratul ihram, imam terlupa teringat bahawa dia batal. Contohnya dia batal. Dia tak tahu orang belakang ni mana yang telah takbir dulu ataupun belum. Tiba-tiba dia nampak ada seorang belakang. Oh, ini orang ustaz ni. Dia kata ganti ana. Sedangkan dia tidak takbiratul ihram dengan imam tadi, dia tak boleh teruskan sembahyang Jumaat. Kalau sama-sama dengan imam terbatal rakaat pertama. Ketika nak menyambung rakaat kedua, imam yang di belakang ni, makmum di belakang ni yang dilantik, memang sama-sama dengan imam, dia boleh teruskan. Hukum asal, niat menjadi imam mesti dalam takbiratul ihram ketika sembahyang Jumaat. Betul. Dikecualikan dalam bab istikhlaf. Dikecualikan dalam bab istikhlaf. Macam kisah orang kita Melaka kena belasah kat masjid negara, kan? Tiba-tiba ada hamba Allah ni pergi tumbuk pula dia, kan? Kalau contohnya dia istikhlaf terus. Dia istikhlaf orang belakang ni terus jadi imam, boleh. Dia terus istikhlaf kerana orang belakang memang sudah berniat jadi makmum dengan imam, mereka yang di belakang boleh meneruskan mengikut imam yang dilantik yang telah dilantik. Sekiranya orang yang di belakang ni belum jadi makmum, kemudian dilantik, macam mana makmum nak berniat jadi makmum kepada dia? Nampak ni? Itu alasan ulama fiqh. Jadi biasanya di belakang ni sama-sama takbir dengan imam, maka dia boleh berniat jadi imam walaupun di tengah semayang, dikecualikan. Kaedah yang dikecualikan kerana istikhlaf. Istikhlaf namanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jika berlaku istikhlaf selepas imam berukuk pada rakaat pertama, sedangkan pengganti tidak berkesempatan dengan imam dalam rukuk rakaat pertama, maka dalam keadaan masalah ini, hukum haram istikhlaf ke atas pengganti. Sebab dia tak dapat rakaat pertama dengan imam pada semayang. Syarat semayang Jumaat mesti dapat satu rakaat dengan imam. Kalau tak dapat satu rakaat dengan imam, maka tak dapatlah Jumaat. Kalau dapat satu rakaat bersama imam, dapat Jumaat. Kalau ditambah satu rakaat lagi, sempurnalah Jumaat. Ini cerita bab semayang Jumaat, belum lagi istikhlaf dalam bab semayang fardu. Bab semayang fardu. Syarat istikhlaf semayang fardu, ini kita panjang. Panjang lagi. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salah.